Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Syahada Yusof dalam Salam dari Kuala Lumpur. Sebuah rancangan yang memaparkan sosial budaya masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Bukan itu sahaja, pelbagai paparan menarik yang akan kita kongsikan dalam rancangan ini. Terus setia bersama saya sehingga ke akhir rancangan. Sebarang maklum balas, respon ataupun cadangan, anda boleh terus emailkan ke sdkl@gmail.com. Selepas Tokyo Sky 3 di Jepun yang berketinggian 634 meter, Menara Kenton di China dan juga Menara CN di Kanada. Keputusan untuk menghasilkan aiskrim vanila kali yang ke-9 selepas R&D ataupun buat secara belajar sendiri dengan isteri di rumah, kali yang ke-9 barulah kami dapat hasilkan pemilihan terbaik untuk aiskrim vanila kami. Menara Kuala Lumpur namanya tempat, Kuala Lumpur, ibu negara. Demi perpaduan dan saling hormat, nescaya hidup aman sejahtera. Baik, saya kini berada di Menara Kuala Lumpur, sebuah menara telekomunikasi yang berketinggian 421 meter sebagai menara tertinggi ke-7 di dunia. Selepas Tokyo Sky 3 di Jepun yang berketinggian 634 meter, Menara Kenton di China dan juga Menara CN di Kanada. Ianya mula dibina bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan kejelasan penyiaran selain menjadi simbol ibu negara. Menara ini terletak di Jalan Puncak dari Jalan P. Ramlee. Dan jika anda ingin ke sini, boleh menggunakan stesen transit monorail di Bukit Nenas dan stesen LRT Dang Wangi. Di sini terdapat kedai cenderamata, panggung mini, panggung terbuka, mini zoo, restoran dan kampung budaya satu Malaysia. Menara ini dibina bersebelahan sebatang pokok jelutong yang berusia lebih 100 tahun. Menara Kuala Lumpur telah dibuka secara rasminya oleh Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1 Oktober 1996. Terima kasih kerana terus setia bersama Salam dari Kuala Lumpur. Untuk segmen seterusnya, saya bersama Dean Associate Inhad, Prof. Dr. Betania Kartika. Selamat datang Doktor ke rancangan Salam dari Kuala Lumpur. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan dengan penonton kita tentang latar belakang Doktor sedikit sebanyak. Okey, terima kasih. Nama saya Betania Kartika. Panggilannya banyak, panggilannya Bu Beta, panggilannya teacher, panggilan boleh panggil apa-apa saja yang akrab-akrab. Saya berasal dari satu daerah kecil, kota kecil namanya Muntilan di Jawa Tengah. Dia terletak di Kabupaten Magelang, satu kota kecil antara Yogyakarta dan Magelang, ya, dekat sekali dengan Candi Borobudur. Ya, tahun 89 ini saya sudah meninggalkan Indonesia sejak setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren dari Pabelan, dari As-Salam Solo, dari At-Taqwa Bekasi, kemudian ke International Islamic University di Islamabad di Pakistan. Di Pakistan, Masya Allah, selama 10 tahun, sebab saya buat Alhamdulillah degree dan master, kemudian mengajar di National University of Modern Languages selama 6 tahun dari tahun 1994. Dan Alhamdulillah saya pernah diberi amanah untuk mengajar keluarga private, ya, Presiden Pakistan.
Presiden ya Republik Pakistan Farouk Lagari. Dan hijrah ke Los Angeles juga di sana mengajar. Volunteer itu di BAIE, Bureau Islamic and Arabic Education di Los Angeles. Ya, sambil alhamdulillah membuat tempe. Jadi itulah ya, membuat tempe dan bisnis yang lain. Sebab dari kecil kami sudah dididik oleh orang tua untuk selalu berdagang. Jadi Masya Allah ya, dari pihak Bapak Muhammad Zubaidi almarhum, beliau di bagian akademik, kemudian dari pihak Ibu Mahmudah almarhumah, beliau gesit berniaga. So alhamdulillah kami adopt dua-duanya, Insya Allah. Masa kami belajar di pondok pesantren dulu, guru besar kami ya, kita sebut Pak Kiai lah, beliau mengatakan istirahat itu berpindahnya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi itulah istirahat. So itu yang membuat kita belajar memahami ayat yang Allah sampaikan ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai dari satu pekerjaan, maka carilah pekerjaan yang lain. Jangan sampai duduk temenung-menung tak buat kerja apa-apa. So alhamdulillah dari awal sekali saya dulu ada minat dalam bidang kesehatan. Tapi qadarullah kemudian masa saya pergi ke UIA yang Islamabad ni, saya masuk Usuluddin, kemudian sampai selesai degree, master, kemudian PhD saya buat Quran Sunnah. Jadi bidang yang lain yang saya ceburi dengan sangat-sangat serius itu adalah bidang kesehatan. Mungkin kesehatannya dari segi alternatif ya. Jadi sekarang ini kan ada holistik, Tibbun Nabawi, Yunani, Ayush, Ayurveda, apa semua itu kan. So alhamdulillah dari tahun 92 itu saya certified Koryo Hand Therapy, Korean Hand Acupuncture. Itu daripada Korea, tapi dapat sertifikat dulu di Islamabad. Di Malaysia sangat besar ya, ada association, saya sebagai advisor. Saya banyak mengajar, even saya pulang dari umrah di Madinah pun kami buat kelas di Madinah Al-Munawwarah, Masya Allah. Selain daripada Koryo Hand Therapy itu, ada juga hijamah, ya, Tibbun Nabawi yang bekam itu, dan ada beberapa saya belajar yang Japanese theory, ya alhamdulillah. Saran saya adalah kita masih bersyukur ya, bersyukur bahwa kita diberi rezeki yang baik. Di sini kita mesti ingat, walaupun dimanapun bumi Allah, Allah sebar rezeki itu di mana-mana, tapi kita juga mesti ingat bahwa kita mesti buat kerja ni serius. Serius, hidup pun serius kan. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah kenapa Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku ni kan untuk saling mengenal. Makanya sebenarnya ada satu yang kita sering sebut tak kenal tak sayang, itu ada filsafat yang sangat dalam. Tak kenal tak sayang ni artinya kita mesti mengenal satu sama lain, mengenal culture, mengenal kebudayaan, budi bahasa, bahasa itu sendiri. Jadi banyak sekali yang mesti kita kenal supaya kita bisa seiring sejalan hidup harmonis dengan siapa saja di sini. Dan itu adalah sebenarnya bentuk dari rasa syukur kita. Kita juga mesti mengenal terutamanya juga undang-undang negara setempat. Kerajaan di sini punya undang-undang yang mungkin lain dengan undang-undang yang kita punya. Itu mesti dihormati ya. Dan mungkin itu saja ya. Jadi jangan semena-mena. Mungkin merasa kita sudah berjaya, sudah sukses, kita buat apa yang kita mau. Salam dari Kuala Lumpur kembali lagi. Jika anda penggemar aiskrim vanila, Amani Vanila sudah pastinya tempat yang sesuai untuk anda.
Ladang Amani Vanilla jarang ditemui di Malaysia kerana tidak ramai pengusahanya. Amani Vanilla diasaskan oleh bekas wartawan iaitu Muhammad Faisal. Amani Vanilla Temerloh atau lebih dikenali dengan singkatan AVT merupakan antara pelopor atau pengeluar utama bagi industri berasaskan vanila di Malaysia, selain merupakan produk pelancongan baharu bagi industri makanan yang dikenali sebagai emas hijau dan popular di seluruh dunia. Amani Vanilla Temerloh beroperasi pada setiap hari Selasa hingga Ahad bermula 11 pagi hingga 7 malam. Terletak di Kampung Bangau, Parit Temerloh, Amani Vanilla Temerloh ini menyediakan pelbagai menu berasaskan vanila dan apa yang membezakannya hanyalah topping saja. Antaranya salted caramel, coklat chip dan pelbagai lagi. Nak tahu lebih lanjut, saksikan paparan yang telah kru kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Faisal bin Muhammad Narawi. Berumur tahun ini 40 tahun. Saya adalah pengasas Amani Vanilla Temerloh Sdn Bhd yang bermula pada tahun 2008. Dan pada awal peribadah saya dalam tanaman vanila ni adalah saya petani semata-mata, menanam vanila secara kecil-kecilan dengan bermula dengan 200 pokok. Tapi bukan sepenuh masa pada masa itu sebagai petani sambilan sebab ketika itu saya masih bekerja dengan sebuah syarikat dan perjalanan perniagaan saya berjalan seperti biasa secara sambilan dan saya telah berjaya mengeluarkan hasil pada 2014, agak lewat berbanding sepatutnya 3 tahun selepas ditanam. Vanila sepatutnya boleh mengeluarkan hasil selepas itu, tetapi disebabkan oleh tiada ilmu, akhirnya pada tahun ke-6 barulah saya mula mendapat hasil yang bertambah. Okey, dipendekkan ceritanya lebih kurang macam tu. Pada sekitar 2015-16 kemudian saya mendapat permintaan vanila bermula daripada luar negara. Bermula mereka mendapat tahu melalui saya punya Facebook dan juga media sosial, di mana mereka mula membeli vanila saya secara kecil-kecilan dan dengan ada kafe ni pada tahun 2020 saya mendapat idea selepas pelawat-pelawat daripada luar datang ke sini dan mereka ingin belajar untuk menanam vanila, tetapi apabila mereka datang diajak minum kat luar nak cerita lebih lanjut pasal vanila, ajak minum bila 4-5 orang macam tu, saya rasa saya fikir lebih baik saya buka kedai dekat dalam kebun saya. Bila dah dapat idea macam tu, saya fikir apa tanaman ataupun apa produk yang boleh saya hasilkan untuk jual tadi. Kalau contohnya kalau ada yang order air kat sini kan, ada vanila mungkin boleh dapat satu pendapatan lain So saya mengambil keputusan untuk menghasilkan aiskrim vanila kali yang ke-9 selepas R&D ataupun buat secara belajar sendiri dengan isteri di rumah. Kali yang ke-9 barulah kami dapat hasilkan formula terbaik untuk aiskrim vanila kami. Dan apa yang menariknya, aiskrim vanila kami ni kami gabungkan sekali dengan gula kampung sebagai pengganti karamel, yang mana gula kampung tu adalah gula tradisi orang Pahang. Gula kampung tu dia punya combination dengan aiskrim vanila tadi sangat kena, memang sangat yang boleh try nanti. Dan itu kami punya signature yang menjadi tempat ni semakin meletup. Dan bermula daripada aiskrim tadi, kami macam-macam lagi kami hasilkan produk berasaskan vanila. Dan terbaru selepas ini kami plan untuk menghasilkan beberapa sedikit kosmetik punya produk, termasuk beberapa nanti saya akan lancarkan. Dan sebagai rancangan yang akan datang, kami lebih kepada sini nak jadikan lebih macam agrotourism konsep yang di mana orang ramai datang tujuh sini lepas mengenali vanila lebih kurang dan educate mereka. Dan kemudian
apa yang ada kat sini kami akan bagaikan lagi lah, macam ATV, crane board, feeding pada agrotourism, konsep perjalanan radar dan sebagainya. Hasil yang banyak kami terpaksa tanam kat luar sebab kami dah sempit lagi, tak muat lagi tampung pemandangan Vanilla. So hasil untuk produce bean, untuk mendapatkan bekalan yang banyak, kami tanam di luar sana lah. So nampak Alhamdulillah semakin hari semakin ramai kami dapat sokongan daripada warga Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk mereka yang tak pernah rasa, nak try rasa es krim ni, boleh datang sini sebab eksklusif. Memang kami hasilkan es krim ni dan jual di sini. Jangan suka mengucap sumpah. Sumpah pedagang di dalam pasar. Kalau sungai penuh sampah, hujan kecil, banjirnya besar. Penghujung tahun 2021 menutup tirai dengan tragedi bencana alam yang berlaku pada 18 Disember. Menyaksikan kawasan pertempatan penduduk setempat di Shah Alam dilanda banjir setelah mengalami hujan lebat berterusan. Lebih menambah luka di hati rakyat, mereka terpaksa bergelut dengan bencana alam itu ketika dalam fasa pemulihan COVID-19. Polis Diraja Malaysia merekodkan 48 jumlah kematian manakala 5 lagi masih hilang dalam bencana banjir yang dilaporkan berlaku sejak 19 Disember lalu. Untuk ketahui lebih lanjut, ikuti laporan yang telah kru kami sediakan. Beberapa kawasan di sekitar Selangor dilanda banjir kilat ekoran hujan lebat sejak tengah hari Rabu.
Baik, paparan tersebut mengakhiri Salam Kuala Lumpur untuk minggu ini. Harap anda terhibur dengan perkongsian maklumat yang telah kami sediakan tadi. Salam dari Kuala Lumpur berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan atau respon yang anda ingin lontarkan, anda boleh emailkan ke sdkl@gmail.com. Diharapkan semoga apa yang telah kami paparkan pada minggu ini dapat memberi inspirasi, idea dan rujukan buat anda. Saya Syuhada Yusof, salam dari Kuala Lumpur, jumpa lagi.